Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bahasa, salam satu haluan sehaluan. Baik, alhamdulillah. Apa khabar anak-anak pelajar dan sidang penonton sekalian? Kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersiaran lagi pagi ini dalam program tuition online Perlis Mengaji. Kredit cikgu berikan kepada jawatan kuasa program ini kerana menyediakan satu platform yang terbaik untuk anak-anak pelajar teruskan belajar semasa perintah kawalan pergerakan kita dilaksanakan pada hari ini. Siaran ini dikuasakan oleh MAIP dan JAIB dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran bersama saya, Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot Santai Minda yang cikgu namakan ini akan membincangkan dan memfokuskan kaedah pengolahan idea karangan menggunakan aplikasi teknik Tok Husin. Baik, duduk diam-diam di rumah dan teruskan belajar bersama cikgu untuk mengetahui lebih lanjut apakah teknik Tok Husin yang akan kita belajar bersama-sama pada hari ini. Baik anak-anak pelajar, fokus pada hari ini cikgu lebihkan kepada karangan bahagian B yang bernilai 100 markah. Baik anak-anak, kaedah ini merupakan satu inovasi yang telah cikgu hasilkan dalam PDPC bagi membantu anak-anak didik cikgu dalam usaha menghasilkan, menjana serta membuat pengolahan karangan yang baik, bermutu serta cemerlang. Baik ya, untuk hari ini cikgu lebih menekankan aspek kemahiran menulis. Semoga di akhir pelajaran nanti anak-anak pelajar bolehlah menghasilkan pengolahan idea karangan menggunakan aplikasi teknik Tok Husin ini. Baik, sebelum cikgu teruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, standard kandungan pembelajaran kita hari ini 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Baik, standard pembelajaran kita 3.4.1 menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis menggunakan bahasa yang gramatis. Baik, seterusnya kita lihat apakah objektif perkongsian ilmu kita pada hari ini. Okey, yang pertama diharapkan murid dapat yang pertama menganalisis soalan atau tajuk karangan dengan lebih tepat. Yang kedua, diharapkan pelajar dapat menjana sekurang-kurangnya 3 idea dengan ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan soalan.
Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak pelajar dapat mengaplikasikan teknik pengolahan Tok Husin dalam pengolahan idea karangan. Baik ya anak-anak, sebelum itu minta semua bersedialah dengan pen serta buku catatan terlebih dahulu untuk membuat catatan isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu yakin dan percaya sekiranya kita hanya mendengar sahaja, peratusan untuk kita lupa sangatlah tinggi. Tetapi jika kita dengar dan catat, insya-Allah kita tidak akan melupakannya. Kerana apa? Kerana jika kita lupa, kita boleh rujuk balik. Ulang balik baca apa perkara-perkara penting yang sudah kita catatkan. Baik, anak-anak pelajar dan sidang pendengar yang cikgu hormati sekalian. Okey, menulis karangan ni, cikgu analogikan dia, cikgu ibaratkan dia, cikgu samakan dia seperti perancangan kita untuk pergi bercuti atau pergi melancong. Ingat, menulis karangan ni sama dengan aktiviti kita hendak pergi melancong. Baik, persiapan sebelum kita pergi melancong. Kita kena tahu destinasi, kat mana kita nak pergi bercuti. Nak ikut jalan mana? Nak pergi ke sana, nak naiki apa? Berapa hari kita nak berada di sana? Apa barang-barang kelengkapan yang perlu kita bawa? Yang tu samalah dengan bahagian karangan pemilihan tajuk. Anak-anak analisis soalan. Cari idea-idea, isi-isi penting berkaitan dengan tajuk yang kita pilih. Baik, seterusnya. Semasa aktiviti kita melancong, dah kita sampai di destinasi tersebut. Apa aktiviti yang kita nak buat di sana? Nak mandi, kalau di tepi pantai kan? Nak berenang ke, kalau ada kolam renang. Okay, malam kita nak buat BBQ. Okay, sama analoginya macam kita nak menghuraikan isi karangan kita. Olahan idea kita supaya ayat demi ayat yang kita susun tu mencapai hasrat yang kita inginkan. Baik, yang terakhir ialah bahagian penutup karangan kita. Okay, cikgu analogikan dia sebagai persiapan kita nak pulang. Setelah kita pergi bercuti, kita nak tinggal homestay atau hotel yang kita menginap tersebut. Sebelum balik, kita pastikan kita kemas kini barang-barang yang kita bawa tu, semak barang apa yang kok-kok tertinggal dan kita packing semua sekali lah. Sama analogi dia macam penutup karangan kita. Sebelum dah selesai dah kita tutup buat kesimpulan yang akhir, kita semak balik ejaan dan kesalahan bahasa. Mungkin kita ada lakukan, kita boleh semak balik dan kita betulkan balik. Itu analogi cikgu. Menulis karangan ni sama dengan aktiviti kita nak pergi bercuti atau melancong. Jadi lengkaplah pakej percutian kita. Sama dengan lengkapnya hasil penulisan atau wacana kita. Yang penting di sini pelajar-pelajar, sebelum melakukan sesuatu, kita mesti ada perancangan. Kerana persiapan yang rapi sebelum memulakan sesuatu pasti akan memberikan, menghasilkan satu impak yang maksimum. Persis aforism klasikal Melayu. Sediakan payung sebelum hujan. Baik, sebelum itu mari kita lihat dululah sebelum kita teruskan kepada aplikasi teknik Tok Husin kita. Mari sama-sama kita lihat apakah masalah-masalah pelajar atau calon-calon SPM dalam bahagian penulisan karangan ni. Okey, baik. Yang pertama ialah kesalahan memilih tajuk. Okey, biasanya pelajar tidak menganalisis sesuatu soalan terlebih dahulu. Okey, sebelum kamu menjawab tu, kamu tak baca soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kamu tidak menganalisis, tak mengkaji soalan tersebut untuk memahami apakah tema soalan tersebut. Apakah tugasan atau
kehendak soalan tersebut. Kemudian kamu tak pastikan dalam soalan tersebut sasaran dia. Siapakah orang yang bertanggungjawab? Subjek soalan tersebut kamu tak dapat pastikan. Baik, jika perkara ini diabaikan, menyebabkan wacana yang dihasilkan oleh kamu menyimpang atau tersasar, menyebabkan karangan yang dihasilkan kurang menarik dan bermutu. Okey, baik. Yang kedua, masalah yang kedua ialah kekurangan isi atau idea. Okey. Ayat idea juga perlu anak-anak hasilkan atau jana dengan gramatis. Mesti lengkap dengan konstituen subjek dan predikatnya. Kalau tidak, ayat idea yang dijana tidak gramatis, tergantung atau tidak lengkap. Ingat ya, ayat binaan isi juga perlu memenuhi kriteria ayat yang gramatis, yang betul dari segi nahu dan tata bahasanya. Baik, yang ketiga. Masalah yang ketiga ialah tidak dapat membuat olahan idea dengan baik atau memenuhi kriteria pemarkahan. Biasanya murid membina ayat yang ringkas dan tidak menjawab tugasan. Huraian biasanya terpesong dari kehendak soalan. Selain itu, murid tidak berupaya menghurai atau mengolah satu-satu isi dengan lebih terperinci atau terarah. Okey, itu 3 kesalahan besar yang ketara yang cikgu kenal pasti dari anak-anak murid cikgu dah, masalah dalam penulisan karangan. Sebenarnya ada banyak lagi masalah-masalah yang pelajar-pelajar hadapi. Tapi hari ini cikgu kongsikan 3 kesalahan yang maksimum, yang besar, yang biasa dihadapi oleh pelajar-pelajar sebelum memulakan proses penulisan karangan ni. Baik anak-anak pelajar sekalian. Okey, slot perkongsian ilmu kita hari ini, seterusnya cikgu akan memfokuskan aspek pengolahan idea atau isi karangan bahagian B. Kata orang, lain padang, lainlah belalangnya. Lain orang, lainlah cara atau kaedahnya ya. Tapi semua kaedah, semua inovasi yang cikgu-cikgu hasilkan ni bertujuan untuk memudahkan atau untuk memberi panduan kepada anak-anak didik supaya dapat mengolah isi atau karangan yang baik, memenuhi standard atau kriteria penskoran pemarkahan. Baik, anak-anak pelajar sekalian, guru-guru ada kaedah atau teknik yang tersendiri untuk memudahkan dan memberi kefahaman yang total, yang maksimum kepada anak-anak didiknya untuk menghasilkan penulisan yang baik dan mantap serta cemerlang. Jadi, pelbagai kaedah telah digunakan oleh guru-guru ya. Walau apapun kaedah yang digunakan, ingat anak-anak, tujuan atau objektifnya adalah sama sahaja. Okey, cikgu kongsikan di sini. Dasarnya, asasnya dalam pengolahan isi karangan, huraian isi karangan tu wajib ada 4 ayat yang utama. Walau apapun kaedah atau teknik yang digunakan oleh guru-guru anda. Ingat dari kamu sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah, cikgu ajar karangan mesti dia sebut 4 ayat ni wajib ada dalam penulisan karangan. Apa dia ayat tersebut? Okey, baik. Ayat tersebut yang pertama ialah ayat topik, iaitu ayat isi, ayat yang kita pernyataan isi karangan kita. Okey, kemudian yang kedua mesti ada ayat huraian. Ayat huraian ialah ayat untuk menjelaskan isi karangan kita. Tu yang keluar macam-macam formula untuk ayat huraian ni. Ada yang guna A, M, B, C, P. Apa, mengapa, bagaimana, contoh, penyimpul, 5W1H dan sebagainya. Okey, baik. Yang ketiga,
ialah ayat contoh. Ayat untuk merujuk tindakan ayat huraian. Dan yang keempat, ayat yang wajib ada dalam pengolahan idea karangan kita ialah ayat penyimpul ataupun ayat penegas. Ayat konklusi kecil terhadap idea yang dihuraikan. Jadi, ingatlah anak-anak pelajar, 4 ayat ini sahaja yang penting dalam asas binaan huraian atau pengolahan idea karangan kita. Jadi, persoalannya di sini, cikgu nak tanya, cukup tak sekadar kita menulis 4 ayat ini sahaja? Cukup tak? Nak dapat 100 markah, 1 isi, kamu hurai 4 ayat sahaja. Jadi, di situlah timbulnya idea-idea kreatif cikgu kamu untuk membantu pelajar dia menulis perenggan isi karangan yang bermutu ni. Cikgu akan tambah lagi ayat, aksesori karangan supaya huraian atau ulahan idea karangan yang kamu hasilkan tu lebih panjang dan lengkap. Ingatlah, karangan bernilai 100 markah cukup tak isi kalau kita hurai 3-4 ayat sahaja. Jadi, mestilah disulam dengan ayat-ayat yang lain supaya satu-satu isi yang kita huraikan lebih mantap dan berkualiti. Baik, seterusnya jom kita lihat pula kaedah Tok Husin dalam pengolahan atau huraian idea karangan kita. Baik, teknik ini tercetus setelah cikgu perhatikan anak-anak murid cikgu ni, mereka dapat menyatakan atau mengeluarkan idea karangan. Tetapi masalahnya, dalam huraian isi, mereka tidak dapat nak mengolah dengan baik. Boleh membina 3 atau 4 sahaja ayat dalam satu isi yang mampu mereka tulis. Lepas tu, mereka kata apa? Jam lah cikgu. Cikgu, lepas ni nak tulis ayat apa lagi cikgu? Cikgu, lepas ni nak buah apa lagi cikgu? Jadi, dari situlah cikgu fikirkan, cikgu cari jalan penyelesaiannya untuk membantu anak-anak pelajar cikgu ni sebagai satu panduan atau guideline bagaimana nak membantu anak-anak murid cikgu supaya mereka dapat mengolah idea karangan ini dengan baik, bukan setakat 4 ayat. Ingat pelajar-pelajar sekalian, ini merupakan satu alternatif cikgu hasilkan. Mungkin cikgu lain ada kaedah atau cara mereka tersendiri. Ada yang cikgu tengok guna macam-macam kaedah nah. Ada guna teknik STEM, teknik PIK, 5W1H dan sebagainya. Okey, semua tu anak-anak adalah untuk membantu kamu supaya dapat mengolah isi dengan baik, dengan cemerlang serta memenuhi kriteria penskoran. Baik, berbalik pada kaedah Tok Husin yang cikgu perkenalkan ni. Jadi, dengan menggunakan kaedah tersebut, anak-anak murid cikgu ni sekarang ni mampu dah menghuraikan satu isi, mampu menjana atau membina 7 atau 8 ayat. Hebat dah tu kan? Lama-lama dah terbiasa, ada anak-anak murid cikgu sekarang ni dah mampu menulis, menghasilkan satu isi karangan, mampu menulis 1 muka surat. Tetapi ingat bukan sehari 2 sahaja dia mengaplikasikan teknik ini. Kena banyak kali kita buat latihan, barulah kita dapat seperti apa yang cikgu bagi tahu tadi. Baik, kita tengok apakah yang dikatakan Tok Husin ni. Baik anak-anak pelajar, tadi cikgu kata biasa dalam karangan satu isi wajib ada 4 saja, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat penyimpul. Jadi apa dia Tok Husin dia pula? Okey, Tok Husin ni sebenarnya akronim saja cikgu cipta nak mengembangkan idea
ayat-ayat lain yang cikgu tambah supaya satu isi karangan pelajar-pelajar cikgu dapat menghasilkan 7 ayat. Okey, isi. Okey, kembangkan jadi 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita tambah satu lagi 7. Okey, jadi tercetuslah Tok Husin ni cara untuk pelajar-pelajar cikgu memahami. Sebenarnya cikgu nak tulis ayat topik, ayat huraian, ayat sokongan, ayat ayat kesan, ayat solusi, ayat contoh, ayat penyimpul. Okey, ingat balik dah ayat topik, ayat huraian, ayat sokongan. Sokongan ni adalah ayat lanjutan daripada ayat sokongan. Ayat lanjutan daripada huraian. Huraian 1, huraian 2 lah. Kemudian ayat kesan, impak dia, implikasi. Ayat solusi, penyelesaian dia. Ayat contoh dan ayat penyimpul. Okey, jadi pelajar-pelajar cikgu susah nak ingat benda-benda ni. Jadi cikgu tukarlah topik, huraian, sokongan, kesan, solusi, contoh, penyimpul ni kepada topik ni cikgu namakan dia sebagai Tok. Kemudian huraian cikgu namakan dia sebagai Husin. Okey, inilah timbulnya Tok Husin sebab hari itu terkeluar perkataan Husin. Kemudian sokongan ni cikgu bagi nama Tok Husin suka. Okey, ni karipap. Kemudian S, sardin. Ini cap. P, pelita. Ada tak sardin cap pelita di pasaran? Tak ada kan? Okey, inilah formula yang cikgu perkenalkan kepada pelajar-pelajar cikgu teknik Tok Husin dalam pengolahan atau huraian idea karangan mereka. Ingat nah, ayat topik, huraian, sokongan, kesan, solusi, contoh atau penyimpul dan penyimpul. Okey, cikgu transfer, cikgu tukar bagi mudah anak-anak pelajar cikgu ingat. Topik jadi Tok, huraian jadi Husin, sokongan jadi suka, kesan jadi karipap, solusi jadi sardin, contoh jadi cap, penyimpul jadi pelita. Maka terhasillah Tok Husin suka, karipap, sardin, cap, pelita. Jadi pelajar-pelajar cikgu dah ingat dah sekarang ni. Nak mengolah, nak menghuraikan isi, mereka akan menggunakan formula ni. Jadi satu isi mereka dapat menghasilkan 7 ayat. Kalau pelajar yang cemerlang, mereka dapat menghasilkan 8 atau 9 ayat. Okey, huraian ni boleh kamu tambah lagi kalau nak tambah. Sokongan ni boleh buat 2 ayat. Kesan, kamu boleh buat 2 ayat. Kesan positif, tambah dengan kesan negatif. Okey, solusi, contoh pun boleh buat 2 ayat. Penyimpul. Okey, dah dapat apa? 10 lebih dah ayat. Jadi ni tak tambah lagi, nak masukkan ungkapan menarik, peribahasa. Kita boleh tambah lagi pendapat. Jadi, tak mustahil. Satu isi pelajar-pelajar boleh jana hasilkan 10 hingga 12 ayat. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, baik. Boleh faham tak? Apa yang cikgu masukkan dengan formula pengolahan Tok Husin ni. Sebenarnya ini adalah satu formula atau panduan untuk memudahkan anak-anak pelajar menghuraikan satu-satu isi karangan. Ingat tak? Satu isi tu boleh buat 7 atau 7, 8, 9 ayat pun boleh. Ingat tak? Akronim saja cikgu cipta supaya memudahkan pelajar cikgu ingat. Ingat tak? Okey, sebelum kamu nak menulis, nak menghuraikan satu-satu isi tu, kamu tulislah siap-siap. THSKSCP ni. Kalau tak ingat, tulis yang tu. Tok Husin suka karipap sardin, cap, pelita. Topik, huraian, sokongan, kesan. Solusi, contoh dan penyimpul. Jadi,
Siapa yang masih tercari-cari lagi kaedah nak menghasilkan, menjana idea karangan kita lebih panjang, okey, boleh guna kaedah yang cikgu perkenalkan ini. Okey, baik. Ingat balik formula perenggan, idea, huraian. Ni cikgu lebih kepada karangan bahagian B, karangan yang bernilai 100 markah. Okey, ingat balik yang pertama tadi ayat, topik, T itu to. Kemudian ayat huraian, H, Husin. Ayat sokongan, suka, S. Ayat kesan, kita namakan dia kepada karipap. Kesan ni kamu boleh buat kesan positif, kesan negatif. Kemudian ayat solusi, ayat penyelesaian dia. Duk bergaduh, ada kesan baik, ada kesan buruk. Jadi kita ambil jalan tengah dia, kita buat ayat solusi. Tak apa lepas ni cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak menulis ayat yang lengkap menggunakan kaedah ni. Dan last sekali ayat contoh C, dan last sekali ayat penegas. Okey, baik. Jom kita lihat aplikasi teknik pengolahan Tok Husin ni. Baik pelajar-pelajar sekalian dan sidang penonton yang saya muliakan. Satu lagi untuk lebih mengingati formula ni, cikgu minta murid-murid cikgu ni hafal siap-siap penanda wacana untuk memulakan setiap ayat tersebut. Penanda wacana untuk mulakan ayat topik. Apa dia yang mereka perlu hafal sebelum nak memulakan ayat topik tu, apa dia? Penanda wacana sebelum nak memulakan ayat huraian. Dan begitulah seterusnya sampai penanda wacana ayat penyimpul. Dan ingat tiap-tiap satu isi tu mesti menggunakan penanda wacana yang berbeza-beza. Maksudnya pelajar-pelajar ni kena ubah penanda wacana. Tak boleh guna penanda wacana yang sama sahaja untuk isi yang berbeza. Supaya apa? Supaya karangan yang dihasilkan nampak sikit autentiknya. Nampak keasliannya. Sedap orang membacanya. Kalau duk ulang penanda wacana yang sama saja, isi 1, isi 2, 3, 4, 5, duk selain itu saja, orang baca pun rasa muak. Jadi kena tukarlah penanda wacana ni supaya karangan yang kita hasilkan nanti lebih berkualiti, orang suka baca. Barulah Power Ranger sikit kan. Okey, baik. Jom kita lihat formula dan penanda wacana untuk setiap ayat pengolahan isi. Okey, cikgu buat jadual di sini. Okey, isi pertama. Okey, ada 7 ayat di situ ni yang basic lah. Kamu nak tambah lagi pun boleh tambah 2, 3, 4 ayat lagi pun tak ada masalah. Okey, yang pertama ayat topik. Okey, penanda wacana yang mereka nak kena ingat untuk isi pertama pada pendapat saya. Kemudian sambunglah ayat seterusnya kan. Kemudian untuk ayat huraian, guna hal ini dikatakan demikian kerana. Kemudian terus sambung ayat tu. Ayat sokongan di samping itu. Kemudian ayat kesan sebaliknya. Ayat solusi oleh hal yang demikian. Ayat contoh sebagai contoh. Ayat penyimpul berdasarkan hujah yang dinyatakan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa. Okey, terus masukkan ayat seterusnya. Ni untuk isi pertama. Kamu tengok ayat yang kedua kita tak menggunakan penanda wacana yang sama ni. Kita ubah. Cuba lihat isi yang kedua. Okey. Tadi ayat topik dia kita guna pada pendapat saya. Okey, sekarang isi yang kedua kita menggunakan penanda wacana lontaran idea seterusnya. Okey, ayat huraian. Yang tadi kita guna untuk isi pertama, hal ini dikatakan demikian kerana. Okey. Okey, kita tengok yang kedua.
Okey, hal ini bermaksud. Okey, nampak tak? Kita tukar penanda wacana supaya kita guna penanda wacana yang berbeza untuk setiap isi yang kita hasilkan. Okey, kemudian ayat sokongan. Kita guna yang pertama di samping itu. Kemudian isi yang kedua kita guna lagi pun. Kesan. Okey, untuk isi kedua sebaliknya. Ingat, isi yang pertama tadi kita guna apa? Kita guna sebaliknya. Okey, yang ni kita boleh sebaliknya kita tukar seandainya pula. Okey, ayat solusi ironinya. Yang tadi ayat solusinya ialah oleh hal yang demikian. Begitulah sampai isi yang ketiga. Ingat yang ketiga pun cikgu ubah sesuai penanda wacana dia. Ayat topik beralih pada perspektif lain pula. Okey, ayat huraian dalam konteks ini. Ayat sokongan tambahan pula. Ayat kesan cuba kita bayangkan. Okey, cuba kita bayangkan. Sekiranya usaha tu kita lakukan, apa hasil dia. Ayat solusi dalam konteks ini. Ayat contoh misalnya. Ayat penyimpul, saya optimis. Optimis mengatakan bahawa, minta maaf salah situ bahawa 2 kali. Dan sebagainya. Ini isi 3. Kalau pelajar-pelajar bina 5 isi. Okay, boleh ubah soal yang penanda wacana yang pertama, kedua dan ketiga tadi. Boleh tukar-tukar kedudukan dia balik. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kita nak mengaplikasikan. Kita nak mengaplikasikan teknik Tok Husin ni dalam penulisan idea karangan. Okey, sebelum tu minta maaf cikgu tak termiss tajuk untuk kita bincang pada hari ini. Kalau kamu ada buku catatan, kamu catat tajuk karangan kita hari ini, iaitu semangat kejiranan memupuk wahana untuk memupuk perpaduan. Semangat kejiranan merupakan wahana untuk memupuk perpaduan. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memupuk semangat kejiranan yang kian longgar hari ini. Okey, itu tajuk dia Okey, jadi isi satu cikgu dah jana dah ayat topik dia. Ayat isi dia yang pertama daripada tajuk tadi ialah masyarakat mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung bulan. Okey, itu isi dia. Bagaimana kita nak aplikasikan satu isi 7 ayat tadi menggunakan teknik Tok Husin. Ingat lagi ayat pertama tu ayat topik. Okey, kita mulakan. Tengok cikgu dah masukkan color yang berbeza-beza ni, warna yang berbeza-beza menunjukkan ayat yang berbeza-beza tadi. Okey, ingat ayat apa yang kita belajar tadi? Kita ulang balik sikit. Okey, ingat balik ayat ni. Ayat topik, ayat huraian, ayat sokongan, ayat kesan, ayat solusi, ayat contoh, ayat penegas. Jadi bagaimana ayat-ayat ni kita nak transfer kepada binaan ayat yang lengkap. Okey, baik. Jom kita lihat sama-sama. Okey. Ingat, isi yang pertama, masyarakat mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung bulan. Okey, ayat topik dia. Pada pendapat saya, usaha yang paling efektif ialah masyarakat mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung bulan. Nampak? Ayat topik dah pun dah lengkap dan gramatis dah. Setengah-setengah pelajar buat ringkas sahaja ayat topik ni. Dia kata antaranya ialah mengadakan gotong royong. Macam tu saja mampu tulis. Macam tu nak dapat cemerlang macam mana? Okey, cuba guna ikut step yang cikgu tunjukkan ni. Moga-moga
lepas ni karangan yang kamu hasilkan lebih berkualiti. Okey, baik. Tengok ayat yang kedua, ayat huraian, ayat Husin ni. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti gotong royong yang diadakan oleh mereka dapat memberi semangat kerjasama antara satu sama lain. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu ayat huraian. Baru 2 ayat. Ayat yang ketiga. Ayat apa yang ketiga? Ayat sokongan. Okey. Di samping itu, aktiviti gotong royong ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan jiran tetangga tanpa mengira bangsa, agama dan status sosial mereka. Okay, nampak? Dia sambungan, lanjutan. Sokongan ni lanjutan daripada ayat yang kedua, ayat huraian. Baik, yang ketiga, ayat kesan. Okey, ayat kesan K, karipap. Okey, sebaliknya, jika aktiviti gotong royong tidak diadakan, masyarakat akan berpecah belah dan saling mementingkan diri sendiri bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Ni kesan negatif ke positif ni? Ni kesan negatif. Sebaliknya, jika aktiviti gotong royong tidak diadakan, itu negatif. Kalau nak tambah satu lagi ayat, kamu boleh tambah sambung di bawah masing-masing ni. Kita guna seandainya setiap masyarakat bersatu hati mengamalkan aktiviti gotong royong, maka semangat kejiranan yang kian longgar pada hari ini dapat dipetautkan kembali, dapat dijalinkan kembali. Nampak? 2 ayat kesan kita boleh masukkan sekaligus. Okey, seterusnya kita guna ayat solusi. Ayat S. Ayat S. Oleh hal yang demikian, aktiviti gotong royong mestilah diadakan supaya hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui semangat kejiranan akan menjadi kenyataan. Nampak? Okey, seterusnya ayat contoh dia. C, sebagai contoh. Jiran tetangga mestilah bersama-sama menyumbang tenaga dan masa untuk membersihkan kawasan perumahan secara beramai-ramai dalam suasana yang penuh harmoni. Okey, tambah satu lagi ayat contoh sebab tak cukup tu. Mereka juga boleh bergotong royong. Buat apa? Membersihkan kawasan taman permainan kanak-kanak, masjid, kubur dan sebagainya. Ingat, ayat contoh kita kena bagi contoh yang real, yang nyata, yang orang buat. Apa benda yang orang lakukan. Jangan bagi contoh sekadar yang biasa saja, yang orang tak nampak. Itu tak jelas sangat ayat contoh. Last sekali, ayat P. Penyimpul, pelita kita tu, ayat penegasan ya. Tegasnya, aktiviti gotong royong merupakan usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang paling efektif. Selesai satu isi kita menggunakan aplikasi teknik Tok Husin. Ni baru isi yang pertama. Kalau kamu salin, kamu tulis ni, lebih kurang hampir-hampir satu muka surat dah ni. Okay, ni ciri-ciri karangan yang berkualiti. Okay, seterusnya kita tengok isi yang kedua. Isi yang kedua, tajuk yang sama. Isi dia, masyarakat sewajarnya membudayakan amalan ziarah menziarahi jiran tetangga ketika waktu terluang. Bagaimana cara nak mengaplikasikan? Mari kita sama-sama baca. Kita tengok. Okay, ayat yang pertama, lontaran idea seterusnya ialah masyarakat sewajarnya membudayakan amalan ziarah menziarahi jiran tetangga ketika waktu terluang. Okey, ayat apa? Ayat topik, ayat tu. Okey, kemudian ayat Husin dia. Ayat huraian. Hal ini bermaksud jiran tetangga yang membudayakan amalan ziarah menziarahi mampu melahirkan perasaan saling menyayangi dan prihatin dengan nasib
orang lain. Okey, itu ayat huraian. Baik, kita tengok ayat sokongan dia. Lagipun, amalan ziarah menziarahi ini juga mampu merapatkan hubungan persaudaraan dalam kalangan jiran tetangga bagi mengelakkan sebarang perselisihan faham yang boleh mewujudkan benih perpecahan. Nampak ayat sokongan dia? Kemudian ayat kesan dia, ironinya. Amalan menziarahi sudah tidak diamalkan. Kesan negatif ke positif ni? Kesan negatif pada masa ini lantaran kesibukan masyarakat dengan rutin harian mereka, malah mereka juga semakin tidak cakna. Apa maksud cakna? Cakna maksudnya ambil peduli, prihatin, ambil tahu. Okey, jadi kosa kata yang menarik kita guna di sini nah. Tidak cakna dengan jiran masing-masing kerana tiada masa untuk berbuat demikian. Baik, ayat solusi dia. Justru amalan ziarah menziarahi mestilah diamalkan agar hubungan antara masyarakat di negara kita dapat diperkukuh bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Baik, kita teruskan dengan ayat contoh. Tadi kita guna contohnya. Sekarang, isi yang kedua kita guna misalnya. Penanda wacana. Misalnya, amalan menziarahi jiran tetangga yang sakit dan uzur mestilah diamalkan dari semasa ke semasa. Okey, di sini cikgu nak beritahu nak. Kalau kita nak guna dari semasa ke semasa, anak-anak jangan tulis dari masa ke semasa. Tak boleh nah, dia kena sama. Semasa ke semasa. Kalau nak guna dari masa ke masa. Ingat kesalahan tata bahasa kat situ. Kerana berupaya untuk menerapkan nilai kasih sayang sesama jiran. Baik, jiran tetangga juga mestilah mengamalkan amalan menziarahi warga emas, jiran yang ditimpa musibah dan sebagainya. Dan ayat penyimpul kita, ayat pelita kita. Huraian yang dinyatakan ini menjelaskan bahawa salah satu langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah dengan mengamalkan amalan ziarah menziarahi. Cukup satu isi. Yang kedua dengan 8 ayat huraian dia nah, menggunakan teknik Tok Husin kita. Baik, kita tengok yang terakhir, isi yang ketiga. Cikgu bagi 3 isi saja di sini. Okey, masyarakat seyogianya mengamalkan amalan ziarah menziarahi jiran tetangga tanpa mengira kaum dan status sosial mereka. Okey ya, ayat pertama, ingat nak ayat pertama kita ayat apa? Ayat topik. Dari perspektif lain. Ingat, kosakata kita guna berbeza setiap perenggan. Prakasa prima untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat ialah mengamalkan amalan ziarah menziarahi jiran tetangga tanpa mengira kaum dan status sosialnya. Yang kedua, ayat huraian, hal ini bermaksud jiran tetangga yang mengamalkan amalan ziarah menziarahi mampu melahirkan perasaan saling menyayangi dan prihatin dengan nasib orang lain. Ayat sokongan ya. Lagipun amalan ziarah menziarahi ini juga mampu merapatkan hubungan persaudaraan dalam kalangan jiran tetangga bagi mengelakkan sebarang perselisihan faham yang boleh mewujudkan benih perpecahan. Ayat kesan dia, impak dia, ironinya. Amalan menziarahi sudah tidak diamalkan pada masa ini lantaran kesibukan masyarakat dengan rutin harian mereka, malah mereka juga semakin tidak cakna dengan jiran masing-masing kerana tiada masa untuk berbuat demikian. Baik. Seterusnya, justru. Ini ayat solusi. Justru, amalan ziarah menziarahi mestilah diamalkan agar hubungan antara masyarakat di negara kita dapat diperkukuh bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Contoh, ayat contoh dia. Misalnya, amalan menziarahi jiran tetangga yang sakit dan uzur mestilah diamalkan dari semasa ke semasa.
kerana berupaya untuk menerapkan nilai kasih sayang sesama jiran. Jiran tetangga juga mestilah mengamalkan amalan menziarahi warga emas, jiran yang ditimpa musibah dan sebagainya. Baik, ayat penyimpul, pendegas yang terakhir, P ya. Huraian yang dinyatakan ini menjelaskan bahawa salah satu langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah dengan mengamalkan amalan ziarah menziarahi. Baik, lengkap 3 isi menggunakan aplikasi teknik Tok Husin kita hari ini. Nampak tak? Okey. Kalau tak berapa nak jelas, lepas ni kamu boleh ulang tayang nah, tengok balik cara kaedah yang kita gunakan ni. Okey, kalau kamu hasilkan karangan macam ni, insya-Allah kamu akan buat satu karangan yang nampaklah sikit kualiti dia. Dan siapa yang duk teraba-raba lagi, duk tercari-cari idea macam mana nak hurai apa lepas ni, nak buat ayat apa, nak buat apa, ingat formula yang cikgu bagi tadi. Baik, ni contoh penanda wacana yang kamu boleh pilih lah untuk membina ayat topik. Ayat topik, hafal yang ni sahaja. Isi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pilih yang mana pun. Okey. Ini ayat topik. Kamu boleh tengok nah. Okey. Ni contoh untuk ayat huraian. Seterusnya, untuk ayat sokongan. Pilihlah 3 daripada sini, ayat 5 daripada sini nah. Kemudian untuk penanda wacana ayat kesan, implikasi dia. Ayat K, karipap. Okey, seterusnya ayat kesan, boleh pilih nah. Okey, seterusnya untuk ayat solusi, S, sardin kita tu. Kemudian ayat contoh, C, cap. Kemudian ayat penyimpul, ayat pelita kita tu. Pilih. Ya? Dan penanda wacana ni kamu ubah setiap isi ya. Setiap isi kamu ubah. Jangan isi pertama, 2, 3, 4 tu sama sahaja. Ubah tiap-tiap isi. Baru nampak bahasa yang kamu guna tu menarik. Ni untuk ayat peribahasa. Okey, untuk latihan. Okey, sebagai latihan kamu boleh salin soalan ni. Ni soalan SPM tahun 2019. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Ulaskan pernyataan tersebut. Jadi, kamu boleh buatlah. Senaraikan 3 isi dan hurai isi tadi menggunakan aplikasi teknik Tok Husin yang kita pelajari tadi. Ingat nah? Okey nah. Kamu boleh salin ni nah. Tengoklah isi soalan 1, soalan 2, soalan 3. Cubalah buat. Sebab cuti kamu dilanjutkan lagi ni. PKP kita dah disambung sampai 9 hari bulan Jun. Jadi kamu ada banyak masa. Boleh aplikasikan teknik pengolahan yang kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak pelajar dan sidang penonton sekalian. Kita hampir sampai ke akhirnya. Terima kasih kerana setia bersama Cikgu Nizam pada hari ini. Baik, ingat balik nah pelajaran kita hari ini. Cikgu kongsikan satu kaedah. Ingat ya, ni salah satu alternatif. Salah satu kaedahnya yang boleh digunakan untuk menjana idea karangan kita. Ingat ya, ni salah satu idea yang boleh kamu aplikasi dalam huraian karangan kamu. Ingat nah, teknik Tok Husin suka karipap, sardin, cap, pelita. Iaitu topik, huraian, sokongan, kesan, solusi, contoh dan penyimpul. Jadi, bagi anak-anak yang buntu atau jam semasa nak mengolah idea dah ada. Cuma nak hurai sahaja tak erti kan. Jadi, bolehlah menjinak-jinakkan diri anda untuk mengaplikasikan atau menggunakan kaedah Tok Husin ini. Ingat nak hurai isi, nak olah isi, ingat Tok Husin. InsyaAllah dia akan membantu kamu nanti. Baik, anak-anak,
Teruskan duduk diam-diam di rumah bersama kita memutuskan rantaian penularan coronavirus COVID-19 dan selamat teruskan belajar atas talian bersama guru anda. Selamat maju jaya. Maaf andai ada terdapat kelompongan semasa diskusi kita tadi. Baik dah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mohon maaf andai ada terkurang di mana-mana. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari ilahi dan kekilafan itu datangnya dari kesilapan cikgu. Teruskan belajar dan menimba ilmu walau kita berada dalam PKPB ini. Kerana masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Selamat menjalani ibadah berpuasa bersama keluarga tersayang dan semoga amalan kita diterima ilahi. Hashtag bersama kita memerangi pandemik COVID-19. Hashtag duduk di rumah, kita jaga kita. Terima kasih barisan hadapan, andalah wirawan negara. Sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.